Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah saya dan rakan-rakan sekalian. Saya Azana Amira binti Amzah dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Biologi. Pada hari ini akan berkongsikan kepada anda tentang tindakan-tindakan manusia, kesan tindakan-tindakan manusia kepada alam sekitar. Tindakan-tindakan manusia yang boleh kita gambarkan di sini adalah seperti penambangan hutan, pembuangan toksik-toksik di kawasan pengairan, ataupun pembinaan infrastruktur di beberapa buah kawasan. Di sini saya ingin memspesifikkan sedikit tindakan manusia yang menyebabkan beberapa bencana alam di negara kita. Saya mengambil satu topik, iaitu penebangan hutan dan pembalakan secara haram di negara kita. Seperti yang kita ketahui, pada awal tahun ini di negeri-negeri Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, telah berlakunya banjir yang sangat besar sehingga menyebabkan kemusnahan dan kerosakan tempat tinggal penduduk dan juga haiwan ternakan mereka, sehingga menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal dan juga sumber pendapatan. Seperti apa yang kita tahu, penebangan hutan bukan sahaja menjadi punca kepada banjir-banjir yang berlaku, malah juga kemusnahan habitat haiwan-haiwan yang berada di negeri tersebut, dan juga akan memusnahkan ataupun kita akan menyebabkan kita kehilangan ataupun kepupusan flora dan fauna. Penebangan hutan yang berlaku di negeri Pahang, terutama di kawasan Sungai Tembeling ataupun beberapa kawasan di daerah Rawak, menjadikan kita kehilangan tempat tarahan hujan. Seperti yang kita ketahui juga, hutan dan pokok adalah suatu tempat ataupun pusat tarahan hujan sebelum air-air tersebut sebelum air itu mengalir ke kawasan yang sepatutnya. Kiranya hutan dan pokok ini memperlahankan proses pengaliran air itu ke kawasan yang tidak sepatutnya. Sekiranya apa yang kita dapat lihat, hutan yang ataupun tanah yang tidak ada akar kayu ataupun tiada pokok-pokok lebih cepat kehilangan air berbanding dengan yang ada kawasan yang ada pokok-pokok. Kemusnahan habitat habitat akibat penebangan pokok ini menyebabkan haiwan-haiwan ini keluar daripada kawasan-kawasan mereka, kerana mereka tidak dapat mencari makan, kerana tempat untuk mereka berlindung tiada, malah mereka akan ke kawasan manusia. Apabila mereka ke kawasan manusia, mereka akan memusnahkan ataupun merosakkan barang-barang awam. Kira macam ada pernah berlaku di negeri mana saya tak ingat, tapi tapir keluar daripada hutan. Siapa je tak terkejut? Sebabkan penebangan hutan ni lah mereka keluar dan menakutkan orang lain. Seperti gajah. Gajah merupakan satu haiwan yang besar yang kita takut apabila mereka marah ataupun apabila mereka mengamuk di kawasan-kawasan tersebut. Habis musnah semua barang-barang awam itu. Kemusnahan flora dan fauna. Kepupusan flora dan fauna menyebabkan biodiversity di kawasan kita akan berubah. Apabila dah biodiversity ataupun perubahan suhu juga akan berubah. Apabila benda-benda ini akan berlaku, kita akan mengalami perubahan iklim, di mana ia akan menyebabkan suhu panas itu terlalu tinggi, menyebabkan kita terlalu panas. Apabila Malaysia merupakan sebuah negara yang lembap panas sepanjang tahun, panas yang berlaku itu terlalu dan melampau. Akibat apa? Akibat kita kehilangan flora dan fauna. Kita dah tak ada kawasan yang untuk menarik matahari itu daripada kita. Dia akan direct terus ke kita. Jadi punca dan masalah yang berlaku, kesan kepada manusia dan alam sekitar juga menyebabkan penebangan hutan dan pokok ini seharusnya tidak berlaku. Seperti seorang pakar geologi kejuruteraan dan mekanik tanah dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir berkata
penduduk kawasan rentan di negeri pantai timur Semenanjung, khususnya di negeri Pahang, berdepan dengan risiko banjir ini setiap tahun sekiranya aktiviti pembersihan hutan ini tidak dikawal ataupun ia berterusan tanpa sistem tahanan air sebagai pelampung. Okey, beliau berkata, banjir yang melanda tidak akan seteruk sekarang jika pembersihan hutan khususnya pembalakan dilakukan secara terancang dan terkawal. Beliau berkata juga, di negeri Pantai Timur, khususnya Pahang dan Terengganu, kini menunjukkan ciri ketidakstabilan aspek geologi, di mana geomorfologi perbukitan dan berlembah di dua negeri ini menyebabkan bencana alam boleh berlaku secara tidak terkawal. Penerokaan hutan di negeri Pahang khususnya semakin tidak terkawal. Ini apa yang beliau sarankanlah untuk kerajaan lakukan apabila kita melakukan penebangan hutan ataupun kita mempunyai kawasan aktif gondol. Okey, beliau mencadangkan kepada kerajaan kita harus membina sistem alternatif di kawasan tanah tinggi, iaitu di hulu, bagi menyalurkan air terutamanya di kawasan aktif gondol ke kawasan landai hilir secara sistematik, terutama ketika hujan lebat berintensiti tinggi atau berdurasi yang lama. Okay. Beliau juga berkata, jika pembalakan berterusan seperti sekarang, kita jangka banjir tidak terkawal akan melanda setiap tahun dan bukannya seperti 5 atau 10 tahun seperti berlaku sebelum-sebelum ini. Okay. Sebelum-sebelum ini macam 10 tahun sekali kita akan mengalami banjir besar yang menyebabkan kerosakan dan kemusnahan alam sekitar ini. Tapi apa yang kita dapat lihat, setiap tahun atau setiap 2-3 tahun akan berlaku banjir yang besar seperti yang berlaku di tahun 2014 di negeri Kelantan, tahun 2010 di negeri Johor. Okey. Kalau beliau juga berkata kalaulah pembalakan ini secara berlesak ini tiada, beliau berkata banjir ini masih berpotensi disebabkan pelbagai faktor sebenarnya. Kita tahu banjir bukan sahaja berlaku disebabkan oleh penebangan hutan, bukan sahaja disebabkan oleh penebangan hutan, malah disebabkan oleh sistem pemparatan yang tidak diselenggara ataupun pembinaan jalan-jalan yang menggunakan tar yang tidak menyerap air ke dalam tanah. Okey, tapi apabila penebangan hutan ini secara berluasa berlaku dan pembalakan haram yang menyebabkan mereka menyentuh hutan-hutan simpan di negeri-negeri Pantai Timur ini, menyebabkan banjir itu menjadi lagi teruk daripada sebelum-sebelum ini. Kiranya beliau juga berkata aspek pemodenan yang berlaku seperti pembinaan infrastruktur ataupun pembinaan kediaman-kediaman ataupun bangunan-bangunan yang berlaku di negeri di beberapa buah bandar ataupun supaya kita ada kawasan-kawasan bandar yang memerlukan pembangunan, tetapi pembalakan ini menyumbang kepada keburukan banjir itu sendiri. Dia kata beliau ibarat menyimbah petrol kepada api yang sedang marak. Beliau juga berkata dan mencadangkan kita perlu ada sistem tahanan air seperti empangan atau sistem terowong pintar yang dibuat di ibu kota. Okay, beliau berkata secara saintifiknya yang banjir yang melanda ini disebabkan penggondolan berleluasa kerana apabila ia berlaku, tiada pokok berfungsi sebagai perintang sebelum air hujan sampai ke permukaan tanah. Seperti yang saya terangkan tadilah, pokok ataupun hutan adalah merupakan tempat tahanan hujan ataupun perintang, barrier sebelum mereka sampai ke kawasan yang sepatutnya. Okey? Apabila kita dapat menyelamatkan pokok ataupun kurang pembalakan pokok ini, permukaan bumi akan bukan sahaja air hujan ni akan lambat sampai ke permukaan bumi atau permukaan tanah, kadar resapan jauh lebih perlahan kerana sebahagian besarnya menjadi air permukaan yang bertenaga tinggi. Okey, saya akan tunjukkan contoh video apabila ada pokok dan tiada pokok di kawasan tersebut, bagaimana air itu mengalir. Okey,
Nanti saya akan tunjuk, jangan risau. Okay, penebangan hutan juga bukan sahaja seperti yang saya katakan tadi, bukan sahaja disebabkan oleh bukan menyebabkan banjir sahaja, malah dapat kita lihat pemanasan global dan juga pemanasan global lah, kesan rumah hijau. Kita akan mengalami kenaikan suhu. Okay, seperti yang saya cakap awal-awal tadi. Okay, saranan saya atau cadangan saya untuk menyelesaikan ataupun memperelokkan masalah ini adalah dengan penguatkuasaan undang-undang terhadap pembala yang menebang secara berleluasa. Kiranya kita mengambil tindakan kepada mereka yang mengambil mudah tentang penebangan atau pembalakan ini dengan sesuka hati mereka sahaja, untuk mereka tebang pokok ataupun sesuka hati saja mereka meneroka tanah-tanah yang khususnya kita simpan, seperti hutan-hutan simpan ya di negeri Kelantan ataupun di negeri Pahang. Okay, seharusnya penguatkuasa mengambil tindakan yang sangat berat terhadap mereka. Hukuman yang terlalu berat untuk mereka akan menyebabkan mereka takut untuk melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Dan juga kita harus menghentikan rasuah terhadap rasuah dalam kalangan orang-orang yang begini. Seperti yang kita ketahui, apa yang berlaku tidak semestinya tiada pengambilan undang-undang, tapi mereka dibayar. Okay, seterusnya adalah penanaman semula selepas penebangan. Kita ada tempat khas untuk kita tebang pokok. Inilah sebab apa yang kita tahu, pokok memang berguna untuk kita lakukan sumber-sumber untuk ekonomi. Okay, kita memang akan ada khas untuk kawasan-kawasan tersebut. Tapi apabila kita melakukan penebangan tersebut, kita seharusnya menanam semula pokok-pokok yang baru. Walaupun ia mengambil masa yang lama, tetapi ia akan menyebabkan sekurang-kurangnya kita dapat menyelamatkanlah hutan kita, walaupun mengambil masa yang lama. Jadi harapan saya sangatlah besar untuk kita menjaga alam sekitar kita daripada ia terus musnah dan menyebabkan generasi akan datang tidak dapat bertemu dengan apa yang kita tengok sekarang. Bagi saya, kita seharusnya berikan alam sekitar yang sihat dan sempurna kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Kita tidak mahu mereka hanya melihat gajah di dalam TV ataupun gajah di dalam buku sahaja. Kita nak mereka rasa apa yang kita rasa hari ini. Jadi, marilah kita sama jaga alam sekitar kita daripada musnah akibat tindakan manusia seperti kita yang rakus dengan hasil-hasil bumi. Okay, itu sahaja daripada saya. Apa yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.